A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah ini kita akan sambung pembacaan kitab Safinatun Najah, dan ini adalah majlis yang ketiga untuk syarahan dan pengajian kitab ini. Dan ini lebih sesuai yang apa yang kita lakukan ini sekarang sebagai daurah at-ta'sisiyah ataupun dirasah at-ta'sisiyah, dirasah untuk kita nak mengasaskan sesuatu. Jadi alhamdulillah ini kitab dalam silibus pertama yang kita mulakan dengan kitab Safinatun Najah. Baik, tak nak kita buang masa, saya nak terus masuk fokus kepada perbahasan. Akan tapi sebelum tu saya nak infokan, kalau nanti terdengar waktu azan, kita akan stop jap. Selepas azan kita akan sambung balik insya-Allah. Baik, hari itu telah kita bahaskan tentang rukun Islam, rukun iman sebelum sehari minggu sebelumnya telah pun kita bahaskan dan mukadimah kitab. Dan minggu ni kita dan minggu lepas pun dah dibahaskan tanda baligh. Dan minggu ni kita akan masuk pada perbahasan ini dinamakan sebagai perbahasan istinja. Istinja. Lalu kata pengarang kat sini faslun. Faham? Al-hajizu baina syai'ain. Al-hajizu baina syai'in, pemisah di antara dua perkara. Itu qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun. Satu. Wa syurutu. Wa syurutu jamak kepada syartun. Syartun jamak dia adalah syurutun. Syartun, syurutun. Syarat-syarat. Dan syarat-syarat ajza. Ajza ni apa? Memadai. Memadai. Ajza kat sini bukan jamak kepada juz'un. Gitu. Maaf, bukan makna kepada bahagian. Gitu. Bukan makna kepada bahagian. Tapi apa? Syarat-syarat memadai. Gitu. Memadai al-hajar. Al-hajar tu maknanya ialah batu. Syarat-syarat yang mana mencukupi kalau kita nak buat istinja guna batu. Jadi makna kata termasuk dalam batu ni apa saja yang bersifat seperti sifat batu. Daripada perkara yang boleh kesat, yang keras. Maksudnya yang keras tu bukanlah licin. Faham? Bila sebut macam tu, maka tisu termasuk dalam kategori batu. Macam mana pula gitu? Ini lembut tak? Maksud lembut tu apa? Lembut yang boleh disapu. Yang maksudkan tak boleh tu macam ni. Tai jubin kat belakang ni, saya nak buat istinja. Ini keras gak macam batu ni. Tapi tak boleh. Kenapa? Sifat dia tu tidak mengesatkan. Licin yang tidak mengesatkan. Gitu. Lalu kata pengarang, dan syarat-syarat memadai itu istinja menggunakan batu atau seumpama batu. Sama niyatun. Apa sama niyatun? Wahid, ithnan, thalasa, arba'a, khamsa, sita, sab'ah, thamaniyah, 8. Ni 8 syarat. Sebagian kitab tambah bagi jadi 12. Sebagian kitab kurang bagi jadi 4 pula. Jadi mudah kata pecahan ni, 8 ni, boleh kita pecahkan lagi dan boleh kita kecilkan lagi. Faham? Jadi pengarang kadang-kadang dia nak detailkan, dia pecahkan lagi. Sebagian macam Abu Syuja' dia tak nak detail, dia kecilkan balik. Nampak? Ini tak ada masalah. Jadi kalau misalnya kita buka, misalnya ke depan ni kita buka Muqaddimah Hadramiyah insya-Allah, Abi Syuja', Umdatus Salik. Dan kita nampak bahawa kenapa beza kat sini? Jangan risau dengan beza tu. Beza tu biasa. Beza tu biasa sebab beza jelas jenama Pro 2. Faham gitu. Jadi bila masa dia jenama Pro 2, insya-Allah dia biasa bukan luar biasa. Faham gitu. Jadi ada 8 syarat bagi istinja, bagi memadai istinja tadi tu. Mencukupi istinja pakai batu maksudnya. Sebelum tu kita masuk. Apa itu istinja? Tulis ni. Al-istinja tu apa? Kita panggil al-khulusu minal adha. Khulus minal adha. Kita panggil menyudahi daripada sesuatu yang menyakiti. Jadi apabila ada satu kotoran, maka kita apa? Kita akan tak suka tengok, lalu kita akan buang kotoran tu. Ini makna segi luratan. Adapun kita panggil apa? Segi syarak dia, adapun segi bahasa Arab dia saya tak nampak apa huruf dia sekarang, apa ayat dia, tapi segi makna dia adalah kita membersihkan kemaluan kita menggunakan air ataupun batu. Ataupun keduanya sekali. Jadi di sini ada sedikit kefahaman.
Bila masa kadang-kadang kita ngajar orang ataupun kita sembang kawan-kawan kita ataupun kita dulu melalui fasa ni, bila sebut istinja, mana tahu mesti istinja ni apa? Bersih guna batu. Bukan. Istinja ni membersihkan diri kita. Bersihkan diri kita menggunakan air ataupun batu ataupun keduanya sekali. Jadi kita kata kalau dah bahas istinja ni bahas air dengan batu, cuci najis pakai air dan batu, kenapa nak bahas batu je? Kenapa tak nak bahas air? Air nak bahas apa? Air kat sini kita cukup nak air tu air mutlak lalu kita cuci. Dah habis cerita. Tak ada syarat-syarat dah. Syarat dia satu, air mutlak, selesai. Air mutlak, selesai. Tapi untuk guna batu saja, maka ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat yang perlu dijaga ketika mana nak istinja guna batu. Sebab itulah bila kadang-kadang kita sembang kawan sebut istinja ni apa? Batu. Kenapa? Asalnya bukan, tetapi oleh kerana kebiasaan kita ni faham kata istinja ni bahas ke pasal batu, dalam istinja ni bahas pakai batu, perbahasan batu, maka kita pun faham bahawa istinja ni pakai batu bukan. Istinja bukan pakai batu, istinja pakai air ataupun batu ataupun keduanya sekali. Faham macam tu? Lalu kat sini, bila nak kita bahas batu, maka ada syarat-syarat batu. Batu tu ada syarat-syarat yang 8. Sama niatun kat sini 8. Yang mana perlu dicukupi syarat 8 ni. Dijaga 8 syarat ni supaya istinja kita tadi yang menggunakan batu itu menjadi sah. Adapun jikalau kita melanggar salah satu daripada syarat yang 8 di dalam perbahasan istinja, maka istinja kita tu tak memadai, kena pakai air juga. Kena pakai air. Lalu yang pertama, bahawa yakuna menjadi ia hajar. Dia tak sebut takuna, dia sebut yakuna. Yakuna ni dhamir balik pada huwa. Macam semalam kita ngaji nasara gitu. Kana gitu. Yakunu yakunani yakununa. Gitu. Yakunu, yakunani, yakununa. Ini sirah mudhari'. Jadi kat sini apa? Bahawa menjadilah batu itu dengan. Ingat perkataan maknanya dengan. Dengan salasah. Apa? Salasah. Ma'jun salasah. 1, 2, 3. Salasah. Dengan 3 ahjarin. Dengan 3 ahjar. Apa itu ahjar? Jamak kepada hajar. Gitu. Saya akan tulis insyaAllah. Macam biasa, saya punya method saya dah ubah untuk cara penulisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Apa lari pula? Tadi tak lari. Sekarang nak lari-lari. Jangan main lari-lari. Tengok. Hajarun. Yang ni hajarun. Maksud apa? Satu batu. Ni mufrad dia. Jim. Jim tu jamak. Perkataan yang banyak. Ahjarun. Ahjarun maknanya apa? Batu-batu. Banyak batulah. Mudah kata bukan satu batu, bukan dua batu, tapi 3 dan ke atas. Macam mana kita telah mengaji semalam. Dalam bab suraf. Faham ke itu? Baik, kalau ada lagi kita akan tulis lagi insyaAllah. Jadi apa kat sini? Syarat istinja tu dengan 3 batu. Adakah mesti 3 batu? Kata ulama, yang dimaksud dengan 3 batu ni adalah apa? Adalah apa? Maksud apa? 3 sapuan. 3 sapuan. Mana kata? Kalaulah contohnya saya ambil satu batu. Ini contohlah saya kata saya ambil satu batu. Katakanlah ini batu. Ini bukan batu. Jangan kata ini batu. Ini contoh kalau ini batu. Lalu saya ambil satu je batu. Seketul batu. Tapi saya sapu kemaluan saya di sini. Di sini. Dan di sini. Memadai tak memadai? Sini. Memadai tak? Memadai. Kerana apa? Orang kata ini bukan 3 batu. Ini satu batu. Tak. Yang dimaksud dengan 3 batu di sini adalah 3 sapuan. Gitu. Tapi kebiasaannya kita akan ambil 3 biji batu yang kecil-kecil gitu kan. Besar-besar susah kan nak sapu.
Oh gitu. Jadi kita ambil kecil. Yang kecil tu kita sapu satu, sapu dua, sapu ketiga. Gitu. Ini apa? Dengan 3 batu. Ini maksud kat situ. Wa an, dan bahawa. Ini syarat yang kedua. Yunqiyal mahalla. Ia menyucikan, batu itu menyucikan al-mahalla, tempat. Yang menyucikan tempat keluar najis. Tempat keluar najis. Baik, saya tak suka sebut batu, saya suka sebut tisu. Suka sebut tisu. Sebab, kenapa? Sebab tisu lebih praktikal. Tisu lebih praktikal. Bahawa apa? Tisu yang kita gunakan 3 kali sapuan tu, hendaklah membersihkan tempat keluar najis. Tetapi, maksud menghilangkan najis, bukan menghilangkan kesan-kesan. Contoh kita berak. Ini contoh kita berak. Cina berak. Cina berak pakai tisu kan. Kita tak ada air, jadi kita nak berak. Kalau kita berak, tisu je ada. Kita pun 1, 2, 3 kali cuci, 5 kali cuci. Najis dah tak ada. Tapi tetap ada sedikit-sedikit kesan. Maka dimaafkan tak? Dimaafkan. Yang tak dimaafkan tu adalah apa? Najis tadi tu. Jadi apa? Membersihkan tempat tu. Tempat mahal ni tempat keluar najis lah. Tempat keluar najis daripada najis. Gitu. Faham dia gitulah. Ni yunqiyal mahalla. Yunqiyal mahalla. Gitu. Ini syarat yang kedua. Jadi kalaulah dengan 3 sapuan tu tidak menghilangkan juga najis, maka wajib untuk kita tambah lagi 1. Lalu kita pun tambah yang keempat, bersih. Cukup tak? Cukup. Tetapi sunat pula kita tambah lagi 1. Jadikan dia 5. Sunat dia adalah witir. Witir apa? 5, 7, 9 macam tu. Gitu. Tapi kita buat sampai 9. Tak cuci juga. Nak buat macam mana? Tambah yang ke-10. Gitu. Buat 10, dah cuci dah. Sunat tambah lagi 1, jadi ke-11. Gitu. Kalaulah dia pada bilangan witir, bilangan 2, 4, 6, 8, 10 macam tu, maka maka sunat untuk kita jadikan dia sebagai witir. 5, 7, kalau 6 bersih, kita tambah lagi 1, 7. Sunat. Tapi membersihkan tu sekurang-kurangnya 3 sapuan. Sekurang-kurangnya 3 sapuan. Tak ada had paling banyak. Itu. Syarat yang ketiga pula, wa alla, bahawa tiadalah ia, bahawa apa? Tiada. La tu tiada. Yajifan najisu. Yajif maknanya kering, menjadi kering an-najisu. Mana kata ketika mana kita istinja, jangan sampai najis tu kering. Contoh kita berak punya lama. Dah kering punya lama. Tapi kita sibuk main handphone. Lah kali cek-cek, air tak ada dalam tandas. Aduh ya, nak buat macam mana? Najis pun kering. Bila najis kering, kena pakai air. Jadi mula kata nak tahu macam najis tak kering tu, kita kata ikut adat angin. Ikut adat angin. Standard angin-angin yang muktadil, angin yang normal ni macam mana? Kita akan sambung selepas azan insya-Allah. Air tebu, bukan ketum air tebu. Kau orang kata Ustaz Naim minum air ketum dalam gelas. Alhamdulillah ini zalik. Air tebu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu bagi tahu FB macam ni nampak kiri tapi ini kanan. Allahu Akbar, Allah
يا سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعه وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك تخلف الميعاد. Baik, kita sambung tadi. Fokus, insyaAllah. Saya harap kalau ada, misalnya ada soalan, ya, misalnya di FB, kalau ada soalan boleh keluarkan soalan. Kita akan jawab sedikit-sedikit soalan, insyaAllah. Baru kita akan letak dekat YouTube. Bagi misalnya ada orang yang tengok ke YouTube, dia tengok kenapa kita jawab soalan tiba-tiba, maka dia harus faham apa yang saya cakap ni, dia orang akan tengok dalam YouTube, insyaAllah. Baik, tadi kita stop najis yang menjadi najis tu tak menjadi kering. Apa? Jadi kat sini Allahumma shalli wa sallim, kita tanduk dan tandas angin yang datang mengikut kadar yang muktadil. Kita kata macam ni, kalau kita duduk dalam tandas, berapa lama nak kering najis tu? Ini dia faham dia macam tu. Lalu kita tengok pada waktu tu. Katakanlah najis kering, najis ni akan kering kalau kita dah habis berak, kita tunggu lama 15 minit contoh kita tunggu. Najis kering. Maka dengan keadaan macam tu, keadaan yang standard dengan kita ni, najis menjadi kering, maka kat itu mesti kita pakai air. Mesti kita pakai air. Faham? Tapi jadi maksudkan macam tu apa? Maksud macam kering tu apa? Yang mana susah nak dihilangkan dah. Susah nak hilangkan melainkan dengan menggunakan air. Tapi kalau macam dia akan susah juga sikit. Tapi kalau kita ambil tisu dan kita tarik kuat sikit, boleh keluar najis tu? Boleh cuci najis tu? Maka boleh lagi. Macam tu. Dia faham macam tu lah. Dia faham macam tu. Contohlah kita kata 20 pula dah. 20 minit sekalipun. Najis tu masih lembab-lembab, boleh disapu, maka tak ada masalah. Kita kata apa? Level kering tu macam mana? Ada kawasan yang mana angin dia muktadil, angin dia standard. Lalu keringnya tu sehingga tak mampu untuk nak disapu guna batu ataupun tisu lagi. Dia faham macam tu. Itu yang syarat yang ketiga. Yang keempat, wa'alla, bahawa tiada. Yantaqilu, wa'alla yantaqila, wa'alla yantaqila. Tiada berpindah. Yantaqila tu berpindah. Intaqala yantaqilu intiqala. Intiqalan lah. Intiqalun ke intiqalan, sama je lah. Bahawa tiada berpindah. Tiada berpindah. Tiada berpindah apa ni? Tiada berpindah najis tadi tu daripada tempat keluar najis tu. Contoh, kita terkencing. Ketika mana kita kencing ni, najis kita terkena peha kita pula. Ini faham dia macam tu. Lalu bila kena macam tu, maka wajib pakai air. Tak memadai dah. Tak memadai. Gitu. Itu yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wala dan tiada. Ya toro'a. Dan tiada mendatangi. Toro'a tu datang. Tiada mendatangi. Nampak? Toro'a ya toro'u. Gitu. Tiada mendatangi. Alaihi, ke atasnya, ke atas, kita panggil, ke atas najis tadi tu, akhara, yang lain. Gitu. Tiada mendatangi ke atas, kita panggil, najis kita tadi tu, benda lain. Sama ada benda tu benda najis ataupun benda suci. Tapi benda suci tu disyaratkan benda suci yang apa? Yang basah. Contoh apa? Kita kencing. Kita peluh sangat panas. Lalu peluh kita tadi tu turun, kena dekat kemaluan kita, buntut ke apa ke, maka kena pakai air. Gitu. Ataupun itu benda yang suci. Peluh benda suci tau. Ataupun datang najis pula. Datang najis keluar pada kita, najis yang lain pula. Darah ke apa ke, maka kena pakai air. Itu tiada mendatangi. Tiada mendatangi. Tapi kalau keluar tu benda yang suci dan dia keras. Tadi benda yang suci tapi dia basah. Tak ada. Benda yang suci kalau dia keras, maka tak ada masalah. Contoh, tengah berak, habis berak, lama sikit, tunggu, tiba-tiba keluar benda yang keras. Itu buah ceri. Kita tadi makan buah ceri, keluar buah ceri keras, maka tiada mengapa kalau buah ceri tu kering. Gitu. Faham dia gitu. Ini memang masalah yang susah sikit. Ini dah cukup senang dah. Kalau saya syarah Safinah, ini dah cukup senang.
Akan tapi apa yang saya masukkan, apa yang misalnya dalam kasyifah itu saja, lebih banyak masail yang memeningkan. Saya tak fokus kepada masail yang banyak sebab lama-lama antum akan tahu. Bila masa kita ni biasa dengan kita mazhab, kita akan dah baca kitab tu, baca kitab ni, maka benda tu mudah diingat. Misalnya kalau saya bagi semuanya, apa yang ada kat kasyifah tu, saya bagi semuanya kat sini, hakikatnya antum hanya akan dengar, faham dan lupa. Dengar, faham dan lupa. Itu saya tak nak. Kita ambil sikit, faham sikit. Nanti kita tambah lagi. InsyaAllah tambah. Kerana mengaji ilmu ni macam naik tangga. Naik. Akan bertambah. Yang penting apa? Naik sikit-sikit. Gitu. Itu yang kelima. Yang kelima. 4, 5. Wala ta'atu yang kelima. Wala yujawiza. Gitu. Wala dan tiada. Yujawiza. Yujawiza tu apa? Melebihi. Jawaza. Jawazal had. Mujawazatul had. Melampaui batas. Jawaza apa? Jawaza yujawizu. Dia perkataan tu. Jawaza yujawizu. Gitu. Kalau kat sini dibaca dengan wala yujawiza lah. Kaedah nahwu dia. Wala yujawizu dan tiada melampaui safhatahu. Apa tu safhah? Safhah ni kepada zakar. Safhah kepada zakar. Wa hasyafatahu. Hasyafah ni apa? Kita panggil lubang dubur. Bukan dubur, tapi Allahumma salli sallim. Bukan. Hasyafah ni apa? Kawasan dubur. Maaf, kawasan dubur. Macam mana kawasan dubur tu? Apa benda ni? Bukan lubang dubur. Tapi baik. Kita berdiri, ini saya nak buat misal, tak nak buat benda-benda kotor. Kita berdiri, ini bontot kita dua ketul tu. Faham macam tu Faham macam ni. Ni bontot kita dua ketul. Di mana lubang dubur? Di sini. Di sini lubang dubur. Belah dalam betul. Kita katakanlah antum nampak sikit-sikit, jadi saya kat sini. Belah dalam. Jadi bila kita berdiri macam ni, apa yang berada di antara celah ni, sehingga sampai ke lubang dubur, itu dipanggil sebagai hasyafah. Tapi apa yang keluar daripada papan punggung ni keluar daripada celah tu, itu dipanggil kharij hasyafah, bukan hasyafah. Luar daripada hasyafah. Jadi apa? Jikalau kita berak lalu najis kita tadi tu sampai keluar ke papan punggung di sini, maka di situ wajib pakai. Faham? Tak memadai dah pakai batu. Tapi kalau najis tu masih lagi dalam, kita keluarlah lebih daripada lubang bontot kita, lubang punggung kita, tapi dia ke tepi-tepi sikit ni, faham ni lah lubang punggung, faham ni gitu. Lalu dia lebih sikit-sikit kat sini, maka kita nak pakai tisu, nak pakai batu, tak mengapa, boleh. Itu yang ke-6. Yang ke-7, wala yusibahu. Wala dan tiada yusibahu, menimpanya, itu terkenanya. Gitu. Itu terkena apa? Terkena tempat tu, mahal. Terkena mahal. Tempat kau najis tu, ma'un, air. Tiada terkena air pada tempat kau najis. Gitu. Maksud terkena air tu apa? Kalaulah terkena air, maka wajib pakai. Wajib pakai. Wajib. Faham gitu? Gitu. Ataupun sejenis air juga. Macam mana? Benda cairan. Kena pada kita minyak. Minyak. Gitu. Terkena pada kita air Milo. Air juga. Gitu. Itu satu. Seterusnya, wa antakuna, dan bahawa menjadilah apa ni? Al-ahjaru, batu-batu itu tahiratan. Dia baca tahiratan. Gitu. Antakuna al-ahjaru dhammah tahiratan. Nanti lama-lama akan tahu juga benda ni. InsyaAllah kita ngajikan nahwu suraf, kita akan ngaji dan kita akan tahu. Apa makna tahirah? Tahirah tu suci. Suci. Itu apa? Bukanlah batu tu suatu benda yang najis. Seperti apa? Kita ambil tai gajah. Tai gajah macam buah kelapa tu, keras. Kita ambil, kita sapu. Memadai tak? Tak memadai. Tak memadai. Ataupun kita ambil batu ataupun tisu yang dah digunakan. Yang mana bahagian tu dah digunakan, lalu kita nak buat juga bahagian tu sebagai istinja, maka tiada memadai. Memang kena pakai air juga lepas tu. Faham gitu. Tapi kalau orang tu dia buat macam ni,
Dia buat dia istinja pakai batu. Tak cukup syarat lah, kita kata tak cukup syarat. Lalu dia buat pakai air pula. Akan jadi masalah? Tak jadi masalah. Ataupun dia buat pakai air, lepas tu baru dia buat pakai batu. Batu tu tak memadai syarat, maka ada masalah? Tak ada masalah. Sebab air tadi dah pun memadai. Dah memadai. Gitu. Oleh kerana itu, orang yang ingin beristinja, tak ada air apa semua, dia harus memerhatikan kepada syarat-syarat yang telah disebutkan. Faham? Ini dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jangan pernah mudah untuk kita nak buat suka hati sekadar ambil batu sapu. Ada sebagian orang dia sapu dekat jubin. Dia kencing kat jubin, lalu sapu kat jubin. Adakah memadai jubin? Jubin tidak memadai kerana jubin tidak kesat. Dan kesat di antara salah satu syarat bagi batu tadi tu. Faham? Syarat bagi batu. Dan juga di antara syarat bagi batu sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sitin Masalah bagi siapa yang mengikut kita pada bulan puasa hari itu adalah bukan benda yang dihormati. Seperti buku-buku ilmu. Gitu. Buku-buku ilmu agama lah yang masukkan tu, bukan matematik, bukan sains, bukan. Ataupun Al-Quran. Wala'idzubillah. Gitu. Pelakunya boleh menjadi kafir dengan perlakuan macam tu. Ataupun benda yang dihormati tu seperti makanan. Kita ambil roti kering. Nak buat istinja, dia kata kerah elok macam roti kering ni, maka tiada memadai. Kenapa tiada memadai? Kerana itu mat'am ni yang dimakan dan muhtaram, yang dihormati. Oleh kerana itu tidak memadai untuk kita menggunakan. Ini di antara syarat. Dan saya sudah sebut secara ringkas kat sini. Saya harap antum dapat faham. Dan saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan tutup kat sini dulu. Dan minggu depan insyaAllah kita akan masuk perbahasan wuduk. Dan moga kita dapat mulakan pukul 8 supaya kita dapat baca banyak. Sebab target saya tak nak melebihi daripada 30 majlis. Itu target saya. Untuk tahun ni saya tak nak lebih daripada 30 majlis. Faham? Tapi bersama 30 majlis tu tak naklah tak faham. Saya nak faham juga. Saya nak faham. Bukan 30 majlis tu sekadar ngaji je. Tak. Saya nak ngaji dan faham. Ini boleh dibuat pelajaran Mak Abdul Faqih yang ini yang tadi dia orang ngaji dalam masa 2 bulan dia orang ngaji, dia orang faham. Dan itu ngaji termasuk hafal matan. Ngaji 2-3 hari, lepas tu hafal matan. Gitu. Dia orang ada tasmid matan, ada hantam matan. Kita tak ada hantam matan. Oleh kerana itu kita lebih mudah untuk nak khatam. Tapi kita makan berbulan. Kenapa makan berbulan? Kerana kita ni mengajinya seminggu sekali saja. Tapi insyaAllah kalau selesai sorof, nanti waktu sorof kita akan ambil juga untuk jadikan sebagai kelas fiqh. Jadi ada dua kelas nanti. Itu yang saya sedang rancangkan sebab sorof tak lama akan habis insyaAllah. Baik, untuk tu saya mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan dan saya akan tutup kat sini insyaAllah. Bertemu lagi kita dalam kelas yang akan datang insyaAllah. Dan syukuran kepada kawan-kawan Ayub dan juga kawan-kawan tafakuh yang hadir untuk pengajian Safinah dalam taksis antum, untuk nak mengasaskan antum untuk menjadi seorang orang yang mampu, pelajar yang mampu untuk baca kitab Arab. Ini namanya sebagai taksis. Taksis, ta alif sin ya sin, taksis. Gitu. Ini bukan sekadar satu kelas tafakuh suka-suka, tak. Ini kelas yang mana kita buat untuk kita nak mengasaskan, nak mewujudkan orang-orang yang mana boleh baca kitab Arab, kitab fiqh Arab dengan baik dan juga mampu menjadi seorang yang bukan alim, saya pun tak alim, tapi orang yang mampu untuk kita panggil memahami fiqh dengan baik insya-Allah. Untuk itu saya tutup kat sini insya-Allah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.